Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam Melaka-ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Jabatan Pendidikan Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Selamat datang anak-anak pelajar ke program Permata Melaka-ku dengan tajuk hari ini, Kesejahteraan Mental dan Emosi menjelang peperiksaan SPM. Bersiaran terus kita dari studio MyCourse. Apa khabar semua? Terlebih dahulu, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada barisan penganjur bagi program ini iaitu Kelab Graduan Prihatin, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Negeri Melaka, Melaka International College of Science and Technology MyCourse dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dalam inisiatif serta usaha secara kolaboratif bersama dalam menjayakan program pada hari ini. Begitu juga buat Tuan Haji Kamaruzaman bin Abdul Rahim, Pengetua SMK Tan Sri Haji Abdul Aziz Tapa, serta barisan penyelaras Cikgu Siti Ainani binti Abdul Razak dan Puan Wan Aisyah binti Wan Ngah dan semua barisan jawatankuasa guru-guru penyelaras di SMK Tan Sri Abdul Aziz Tapa bersama kita anak-anak pelajar SPM kohort 2020 yang secara terus bersama di atas talian pada hari ini melalui aplikasi Google Meet. Begitu juga dengan sahabat saya Encik Khairul Irwan Rustam Effendi selaku penolong pengarah Haliwan Murid, Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Melaka juga turut bersama-sama dengan anda di sana. Tidak dilupakan kepada semua guru-guru serta pelajar-pelajar SPM kohort 2020 Negeri Melaka yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada 22 Februari 2021 yang mengikuti siaran ini secara live di saluran FB MyCourse. Seperti yang dimaklumi, program ini bertujuan sebagai aktiviti pengukuhan bagi membantu anak-anak pelajar menjelang peperiksaan. Kita memahami sebenarnya bahawa banyak usaha, kaedah dan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh barisan pentadbir dan guru-guru di sekolah dalam proses pembelajaran secara bersemuka, secara atas talian, bimbingan, kelas tambahan, latihan tubi, ujian diagnostik, sesi bimbingan individu dan kelompok, aktiviti motivasi, bantuan sumbangan peralatan alat tulis serta pelbagai lagi usaha yang telah dilaksanakan di sekolah serta bimbingan dan sokongan daripada pihak PPD dan JPN. Jadinya, program hari ini juga adalah satu inisiatif bagi menyokong dan mendukung segala usaha yang telah dilaksanakan agar kita ni benar-benar dapat berusaha untuk menyediakan anak-anak pelajar untuk lebih bersedia menjelang peperiksaan kelab. Guru-guru serta anak-anak pelajar, sebelum kita bergerak kepada segmen pengisian ceramah kita pada hari ini dengan tajuk Kesejahteraan Mental dan Emosi menjelang SPM, marilah kita sama-sama mendengar amanat dan kata-kata semangat dari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Sulaiman bin Mat Ali selaku Ketua Menteri Melaka, dan seterusnya kita bersama Yang Berusaha Dr. Muhammad Azam bin Ahmad selaku Pengarah Pendidikan Negeri Melaka dan Tuan Haji Jamsari bin Mariman selaku Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Melaka. Kita juga akan memberikan ruang kepada pengurusi program untuk bersama-sama dengan anak-anak pelajar iaitu Datuk Syahrul bin Azwar bin Abdul Aziz, Presiden Kelab Graduan Prihatin. Mari kita saksikan. Auzubillahi samini alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Kompang dipalu bersama gendang. Gendang dijemur di tepi paya. Jawablah dengan hati yang tenang. Semoga cemerlang, maju dan jaya. Saya ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia, SPM, STPM dan peperiksaan yang lain kepada semua pelajar, khususnya pelajar di negeri Melaka yang bertuah ini. Saya mendoakan para pelajar semua dipermudahkan segala urusan serta diberikan ketenangan sepanjang menduduki peperiksaan. Saya memahami situasi pada pelajar semua mengenai norma baru dan sistem pelajaran dan pengajaran di rumah, yang mana sedikit sebanyak ianya mengganggu emosi dan semangat anak-anak semua untuk menghadapi peperiksaan. Namun begitu, anak-anak semua diingatkan supaya cekal dan terus berusaha untuk menggapai kecemerlangan. Selamat, maju
jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Saya Dr. Muhammad Azam bin Ahmad, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Dengan ini ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM kepada semua calon yang akan menduduki peperiksaan pada tanggal 22 Februari 2021 ini. Jadi sebelum itu saya suka mengingatkan anak anda semua agar menjaga kesihatan diri kerana peperiksaan sudah tidak lama lagi. Jadi saya dan warga pendidikan negeri Melaka mendoakan agar semua anak anda akan mendapat menduduki peperiksaan SPM dengan jayanya dan segala ilmu dan usaha gigih anak anda selama ini akan terbalas apabila anak anda memperolehi kejayaan dalam SPM nanti. Ingat, don't study hard but study smart. Jaga kesihatan, kita jaga kita. Selamat maju jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dan limpah rahmatnya dapat kita bersua dalam medium ini. Saya amat bersahati pada hari ini kerana dapat bersama dengan calon SPM tahun 2020. Jadi diharapkan semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Saya percaya semua calon SPM 2020 ini pastinya berdebar-debar dan bersemangat tinggi dalam menempuh detik untuk menghadapi peperiksaan SPM yang ditunda daripada tahun 2020 ke tahun 2021 ini. Saya yakin dan percaya semua calon SPM 2020 ini telah membuat persiapan yang rapi, dibantu dengan usaha keras daripada pihak guru, semenjak daripada di rumah dulu, sekarang dah balik ke sekolah. Jadi guru-guru kita telah berusaha betul-betul lumus untuk memastikan kejayaan anda semua. Semua telah berganding bahu, memberi sepenuh komitmen dan dorongan kepada calon-calon SPM dalam menghadapi peperiksaan dan menghadapi keadaan sekarang ini. Ini terbukti dengan hasil kerja keras pihak Kantor Pendidikan Malaysia yang memandang serius terhadap penyediaan perancangan dan persiapan yang cukup rapi bagi membantu calon-calon SPM 2020 menghadapi peperiksaan dalam keadaan negara yang dilanda pandemik COVID-19 ini. Oleh itu saya berharap agar semua calon SPM 2020 sentiasa kekal bermotivasi, berfikiran positif, bersemangat tinggi, membuat persiapan yang rapi, persiapan akhir, dan menjelang peperiksaan nanti jangan kita lupakan berdoa dan ibu bapa juga jangan lupa doakan untuk anak masing-masing. Semoga doa dan harapan daripada ibu bapa, guru-guru, warga sekolah dan masyarakat sentiasa mengiringi anak-anak pelajar sekalian. Jadi teruskan tekad dan usaha untuk mencapai cemerlangan yang terbaik dalam peperiksaan SPM nanti. Di akhir kata, selamat menduduki peperiksaan SPM dan yakinlah bahawa setiap kejayaan akan dapat dikecapi bersama hasil kerja yang keras dan usaha yang tidak pernah jemu dan oleh anda semua. Jadi selamat maju jaya, berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi selamat menghadapi peperiksaan SPM. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahrul Azwar bin Abdul Aziz, Presiden Kelab Graduan Prihatin. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menjalani peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM kepada semua pelajar tingkatan 5 khususnya. Diharapkan para pelajar semua dapat menjawab soalan-soalan dengan teliti dan tenang. Gunakan sebaik mungkin ilmu dan teknik-teknik yang telah dicurahkan oleh guru-guru anda semua. Semoga sukses dan dapat meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Anda berhak menjadi insan hebat. Itulah tadi anak-anak ucapan dan kata-kata semangat dari pemimpin negeri
dan semua tokoh yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan di Negeri Melaka serta tokoh masyarakat yang memberikan kata-kata semangat buat anak-anak pelajar semua. Teringat saya kata-kata ahli falsafah iaitu Emerson dengan ungkapan tanpa semangat tiada perkara besar boleh dicipta. Jelaslah daripada perkongsian dan kata-kata ucapan seperti tadi, ia adalah satu petunjuk kepada kita semua sebagai satu manifestasi bahawa semua pihak sangat mengambil berat akan masa depan anak-anak pelajar SPM khususnya bagi kohort 2020 ini. Sebab itu, ada yang memanggil dan menggelar anak-anak pelajar bagi SPM kohort 2020 ini dengan pelbagai gelaran. Antaranya ialah Max Pro 5. Jenama handphone yang sangat dekat meniti di bibir pengguna kerana kecanggihan spesifikasi yang terdapat di dalamnya. Begitulah anak-anak tanggapan halayak umum kepada anda semua. Jadi, kita sangat meyakini dan percaya anak-anak pelajar SMK Tan Sri Abdul Aziz Tapa dan semua yang mengikuti siaran ini secara live dan rakaman kelak adalah golongan yang hebat, cemerlang dan pintar. Anda adalah permata Melakaku. Anak-anak yang dikasihi sekalian, sebelum kita meneruskan tentatif program ini, saya mohon anda di luar sana untuk terus bersama dan jangan berganjak dan terus menyokong dengan klik like, share dan komen di FB My Course untuk terus menyebarkan informasi dan maklumat berkaitan program ini. Dan seperti yang kita ketahui semua, anak-anak pelajar yang mengikuti siaran ini juga berpeluang untuk mendapatkan e-certificate untuk penyertaan dengan mengisi maklumat di dalam ruangan Google Form yang disertakan pada ruangan komen siaran ini. Ayuh kita teruskan. Hari ini anak-anak pelajar kita sangat beruntung kerana dapat bersama-sama dengan seorang penceramah yang hebat. Beliau merupakan seorang guru cemerlang, bimbingan dan kaunseling. Mempunyai ijazah sarjana muda psikologi dan sarjana master dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Beliau adalah penerima Anugerah Inovasi pada tahun 2018, memperoleh penarapan perkhidmatan kaunseling cemerlang pada tahun 2019 di peringkat kebangsaan. Juga merupakan ikon inspirasi guru bimbingan dan kaunseling Negeri Melaka. Juga merupakan salah seorang jurulatih utama Hal Ehwal Murid Negeri Melaka. Beliau juga telah banyak menyumbang dalam siri perbengkelan dan ceramah di peringkat negeri dan kebangsaan serta banyak lagi pencapaian yang beliau telah perolehi serta sumbangan-sumbangan yang diberikan sepanjang tempoh berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling. Kini, beliau berkhidmat di SK Tanjung Minyak 2. Segmen yang akan beliau kongsi terdiri pada 3 segmen iaitu overview, pengenalan berkaitan dengan kesejahteraan mental dan emosi. Kedua, persediaan menjelang SPM dari segi aspek fizikal, emosi dan rohani serta cara mengurus stres menjelang peperiksaan. Anak-anak pelajar, dengan ini kita tampilkan Puan Yusnizal binti Ismail untuk bersama-sama anak sekalian. Dipersilakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini, Encik Muhammad Zulhijri bin Sabtu, Ketua Unit Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada Tuan Haji Kamaruzaman bin Abdul Rahim, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Haji Abdul Aziz Tapa, Barisan Pegawai-Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Barisan Urustia Kelab Graduan Prihatin, GPMS Negeri Melaka dan pihak MIKOS, guru-guru, ibu bapa serta anak didik yang saya kasihi, khususnya anak-anak yang berada di SMART Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Haji Abdul Aziz Tapa dan semua murid SPM kohort 2020 di seluruh Malaysia. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. JPN Melaka jenama kerajaan nombor 1. Selamat datang saya ucapkan ke program Permata Melakaku. Apa khabar anak-anak semua hari ini? Baik, hari ini saya Cikgu Yusnizal atau anak murid saya lebih mesra memanggil saya dengan nama Cikgu Yus. Ini berkongsi tentang apakah tips-tips untuk kesejahteraan mental dan emosi menjelang peperiksaan SPM. Anak-anak tingkatan 5 batch 2020. Saya faham dan saya tahu macam mana keadaan awak sekarang.
Kenapa saya kata begitu? Batch ini adalah yang terlalu dekat dengan saya. Saya mengikuti perkembangan anda daripada PKP 1, yang kedua, kamu kembali semula bersekolah, kamu ambil trial dan kamu dengan penuh semangat hari ini berdiri di sini. Saya rasa kamu sangat hebat. Ini kerana anak-anak saya juga adalah bakal berjuang bersama anda pada 22 hari bulan Februari ini. Dan saya yakin anak-anak yang hebat di hadapan saya ini telah bersedia sepenuhnya, insya-Allah. Baik anak-anak yang saya kasihi. Apa itu kesejahteraan mental? Cuba kita lihat apakah maksudnya secara yang saya jelaskan di situ. Kesejahteraan adalah kemampuan seseorang mencapai tahap kesihatan dan kesejahteraan diri yang optimum, merangkumi fizikal, mental dan spiritual yang diintegrasikan oleh individu untuk kehidupan yang berkualiti di dalam masyarakat. Kesejahteraan ini di mana seseorang individu itu mampu mempunyai emosi yang positif seperti gembira, bahagia, bersemangat dan boleh berinteraksi dengan masyarakat di sekelilingnya. Emosi pula, apa yang anak-anak faham tentang emosi? Emosi ialah perasaan yang dirangsang oleh pemikiran dan tingkah laku. Kesejahteraan mental merupakan fokus keempat dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di mana outcome-nya semua guru bimbingan dan kaunseling mengharapkan murid sihat pemikirannya. Sebenarnya anak-anak yang saya kasihi, ungkapan kesejahteraan mental emosi ini bukannya perkara yang baru. Pepatah Arab mengatakan bahawa al-aqlu salim minal jismi salim. Apa maksudnya? Maksudnya akal yang sihat terletak pada badan yang sihat. Ini menunjukkan bahawa kewarasan akal, kesihatan fikiran adalah daripada badan yang sihat. Ungkapan Inggeris pula kata, there is no health without mental health. Ini menunjukkan bahawa kesihatan yang menyeluruh tidak akan lengkap jika kesihatan mental terapai. Sebenarnya anak-anak yang saya kasihi, banyak sekali kajian-kajian ilmiah yang dibuat di dalam dan luar negara yang melihat antara kecerdasan emosi dan pencapaian akademik. Ternyata ianya sangat signifikan. Okey, baik. Bagaimana emosi kita hari ini? Apa khabar anak-anak? Saya mohon yang mana live bersama saya, yang mana-mana Google Meet bersama saya, keluarkan selai kertas. Okey, keluarkan selai kertas dan anak-anak saya mohon lukiskan apakah perasaan anda hari ini. Anak-anak yang hebat, tolong lukis apa perasaan anda hari ini. Adakah hari ini anda rasa gembira? Oh, saya gembira lah, teruja lah nak dengar talk daripada Cikgu Yus. Saya excited, saya nak catat, saya nak amalkan. Ataupun pada ketika ini, anak-anak dalam keadaan sedih. Rindu, yang mana di asrama tu rindu nak balik. Sebab anak-anak batch 03 ni kena duduk di asrama. Okey, baik, ada juga yang rasa takut. SPM ada 13 hari. Apa yang saya nak buat? Okey, baik anak-anak dah tulis, dah lukis perasaan anda hari ini. Saya harap boleh tunjukkan kepada guru-guru yang ada di sana. Dan saya doakan, insya-Allah, anak-anak yang berada di hadapan saya berada dalam keadaan tenang, berada dalam keadaan gembira, berada dalam keadaan bahagia. Saya doakan anak-anak semua tenang menghadapi peperiksaan nanti. Yang penting kita tenang, kita akan menang. Okey, baik. Kita ada 13 hari lagi anak-anak. 13 hari kita tak tolak lagi cuti tahun baru Cina, cuti Sabtu Ahad. Maknanya kita lebih kurang ada 7 hari untuk menghadapi peperiksaan SPM. Sudahkah anak-anak melihat jadual? Bilakah SPM bermula? Daripada 22 hari bulan Februari, adakah anda berakhir pada 17 hari bulan? Ada yang berakhir pada 25 hari bulan? Apapun tarikh, saya yakin anak-anak semua telah bersedia. Bersedia bagaimana? Kalau dari segi akademik, saya yakin. Masa PDPR, cikgu-cikgu dah buat macam-macam kepada anak-anak. Masa bersemuka juga anak-anak dah buat latihan. Soalan-soalan lepas, anak-anak dah belajar bersungguh-sungguh. Inilah masanya perjuangan. Ibarat kalau seorang pejuang yang berada di medan perang, dia sudah bersedia dengan senjata, dia sudah bersedia untuk pergi berjuang. Insya-Allah. Okey, apa yang kita akan buat? Saya hanya akan berkongsi berkaitan apa
sokongan emosi kepada anak-anak, insya-Allah. Okey, baik. Yang pertama sekali, apa yang perlu kita faham anak-anak? Okey. Saya nak tanyalah yang bersama-sama dengan saya. Kalau kita nak berkenalan dengan seseorang, contoh saya tanya, okey, apa nama? Okey, dah tahu namanya. Kawan kita ni, apa khabar? Kita tanya apa khabar. Oh, tinggal kat mana? Tanya lagi. Umur dah berapa? Suka makan apa? Itu kita dah fasa kedua. Tadi berkenalan, tanya nama je. Tapi nama sahaja. Tak tahu apa yang dia suka, kenapa kawan dengan dia, kenapa nak berkawan dengan dia, nak bersahabat dengan dia. Yang di sini, apa yang ingin saya jelaskan bahawa kita kena faham kenapa kita ambil SPM. Apa bagus sangat saya ada SPM? Kenapa saya perlu cemerlang SPM? Apa bagus sangat sijil SPM saya kalau saya dapat straight A? Untuk apa? Jadi anak-anak yang berada dengan saya, yang live bersama saya, tolong tuliskan kenapa anak-anak ambil SPM. Adakah, saya tanya ramai yang mendengar ceramah saya sebelum-sebelum ni, bila saya tanya walaupun bukan SPM, UPSR ke PT3 ke, jawapannya antara jawapan dia, alah cikgu, saya nak banggakan mak ayah saya. Of course. Itu semestinya. Anak-anak, bayangkan satu hari nanti masa keputusan SPM diumumkan, anda dapat dengar guru kamu menyebut nama kamu, kamulah yang dapat straight A, kamu dapat rasa perasaan gembira tu, kamu dapat dengar ucapan tahniah daripada ibu bapa kamu dan kamu rasa pelukan ibu bapa kamu. Tetapi anak-anak, saya nak daripada hati anak-anak, kenapa anak-anak ambil SPM? Apa pentingnya SPM? Okay? Contohnya, ini contoh. Okay? Ada yang kurang berwawasan, dia kata, alah cikgu, ayah saya dah bayar yuran. Mak saya suruh ambil SPM. Cikgu, adik-beradik saya, sijil minima dia mesti SPM ada nak kerja. Okay, itu yang biasa-biasa. Tapi murid, pelajar yang luar biasa, dia akan berkata, cikgu, SPM saya yang cemerlang ini akan meletakkan di mana universiti yang saya akan belajar. SPM yang saya cemerlang ini, saya akan berada di satu tempat yang paling saya minat. SPM yang cemerlang ini, saya akan berjaya mencapai cita-cita saya. Okay, saya cerita kepada semua satu contoh. Seorang pelajar SPM, dia kata pada saya lah, dia kata, cikgu, saya minat sangat komputer. Okay, dia minat sangat komputer. Masa di sekolah rendah, dia dah minat ni. Okay, saya kalau tengok komputer tu, saya terasa yang rosak pun saya nak repair. Ni sekolah rendah. Tapi bila berada di sekolah rendah, dia belajar banyak subjek. Okay. Naik sekolah menengah pun belajar banyak subjek. Ada BM, BI, matematik, sains, macam-macam kan. Tapi subjek komputer tu ada. Tapi tak berkhusus. Okay. Jadi apa anak-anak? Okay, jadi apa yang pelajar ni cerita dengan saya? SPM ini adalah tiket untuk dia ambil software engineering di universiti yang paling dia minat. So, dia mesti score. Dia mesti capai cita-cita dia. Okey, baik. Saya harap anda faham. Nak berkenalan, kena faham dulu. Kalau tak faham macam mana nak cinta, macam mana nak ada passion, nak buat apa-apa, pertama sekali mesti ada passion. Bukan suka. Suka dan passion adalah dua perkataan yang berbeza. Suka, saya suka awak. Saya passion. Passion tu dia minat yang mendalam. Okey, apapun untuk hari ini saya ingin berkongsi. Apakah sebenarnya hikmah di sebalik pandemik ini untuk anak-anak SPM? Saya faham jiwa anak-anak. Ada yang anak-anak kata, cikgu, sepatutnya ni bulan 3 ni saya dah bawa kereta ni, dah round lah ke ni. Cikgu, saya ni sepatutnya dah kerja sambilan. Seronok ke kerja anak-anak? Cikgu, saya ni patutnya dah cuti cikgu. Okey, itu adalah pemikiran-pemikiran yang negatif. Jom saya bawa anak-anak. Bagaimana melihat kebaikan di sebalik pandemik ini. Sebenarnya anak-anak yang saya kasihi, anda ini hebat. Kenapa? Kenapa? Yang pertama sekali, anda adalah batch pertama yang 18 tahun ambil SPM. Maknanya anda matured, matang. Sebab itu anda boleh dengar dengan baik apa yang saya kongsikan. Anda adalah pelajar-pelajar yang belum masuk universiti tapi dah belajar ala-ala pelajar universiti. Kenapa saya kata begitu? Pertama sekali, anda dah belajar berbagai online learning. Contoh,
Dah tahu e-book. Ada yang dah boleh buat e-book. Dah belajar secara Google Meet. Dah belajar secara e-quiz, secara atas talian. Anda hebat. Anda boleh buat akaun anda sendiri. Macam-macam perkara yang bermanfaat anda belajar semasa pandemik ini. Yang kedua, anak-anak. Sebenarnya, anak-anak dah isi masa yang sangat panjang bersama orang tua anda. Kalau kita dah bekerja, anak-anak. Saya sendiri dah bekerja. Belum tentu kita ada masa dengan orang tua. Kisah saya share bersama anak-anak. Saya, SPM itu saya memang pegang. Saya kata dengan SPM, aku mesti masuk ke universiti. Dengan SPM, aku nak bawa ibu aku naik ke pentas menerima sijil bersama aku pelajar cemerlang. Tapi anak-anak, sayangnya, dalam kemelut kita berusaha tu, saya tak sempat bawa ibu saya. Apalagi ayah saya. Ibu saya sakit masa saya ambil SPM. Ayah saya meninggal dunia. Jadi saya bawa sahaja slip tu dan tunjukkan padanya. Jadi peluang semasa pandemik itu, anak-anak dah berkongsi. Dapat luang masa dengan ibu, dengan ayah, ibu-ibu pun. Kali ni dapat tengok, ada 10 subjek. Selama ni kita baca dekat WhatsApp. Ada, berapa baca sekali lalu dah lupa. Tapi masa pandemik tu tengok, bangun nak, pukul 8. Subjek apa hari ni? Bio, fizik, kimia. Kita ingat jadual anak kita. Kita sebenarnya secara tidak langsung, kita dah beri 100% perhatian kepada anak-anak kita. Dan kita sediakan sarapan, break, sedia kita makanan. Itu hikmah yang terbesar. Sebab masa itu, satu hari nanti, sebenarnya anak-anak, kita nak balik, sekarang pandemik nak balik, kalau yang dah bekerja, nak balik ke kampung, nak jumpa ibu ayah pun tak dapat. Tapi anak-anak sangat bertuah. Sehingga saya lepaskan anak saya pergi berjuang pada 9 hari bulan hari tu, saya ucapkan kepada dia, saya kata, anak, ibu doakan anak berjaya dalam SPM. Kerana hari ini, saya lepaskan kamu, saya serahkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kamu sekarang berada di medan perjuangan. Ibu redhakan kamu. Ibu doakan kamu cemerlang, insya-Allah, straight A. InsyaAllah. Amin. Okey, anak-anak. Dan yang paling penting anak-anak yang saya kasihi, Allah tak uji kalau Allah tak sayang. Maknanya anak-anak SPM batch 03 memang Allah sayang. Doalah banyak-banyak. Dan kajian menunjukkan bahawa ilmu yang paling mahal adalah pengalaman. Pengalaman anak-anak batch 03 sampai bila-bila. Sampai ke anak cucu. Anak-anak akan bercerita, ayah dulu SPM sampai 2 tahun. Sebab masa tu ada COVID. Masa tu ada pandemik. Ayah ni memang hebat lah. Ayah dah belajar macam-macam. Banyak ilmu. Ayah belajar berdisiplin. Sebab anak-anak bila berada di universiti, tak ada lagi guru disiplin yang cari anak-anak di rumah bila tak datang. Tak ada guru kaunseling nak pergi ziarah Cak Na. Bangun. Exam. Tak ada. Kalau anak-anak yang berdiri di hadapan saya ini berjaya bangun pada waktu pagi, ikuti kelas online PDPR, maknanya anak-anak akan berjaya dengan cemerlang kerana anak-anak belajar untuk berdisiplin mengikuti jadual waktu. Okey, baik anak-anak, setakat itu saja segmen saya pada hari ini. Kita akan kembali sebentar lagi. Okay, baik anak-anak semua, kembali bersama Cik Yuyus lagi. Okay, saya akan berkongsi tentang persiapan akhir pelajar SPM. Apa yang perlu anda lakukan. Saya yakin banyak kali dah anda dengar ni, apa persiapan yang perlu dibuat. Bawa pen, bawa je tengok jadual, bangun awal pagi. Tapi hari ini, saya nak semua kosongkan fikiran untuk seketika dengar saya berkongsi, insya-Allah ya. Okey, baik. Perkongsian kita hari ini kita bahagikan kepada 3 Yang pertama fizikal, rohani dan emosi. Okey, dari segi fizikal, fizikal ni kita tahulah tubuh badan kita. Saya pun dah sebut al-aqlu salim minal jismi salim. Kenapa? Kena jaga kita punya fizikal. Kenapa kita kena jaga tubuh badan kita? Kenapa kita kena sihat untuk menduduki peperiksaan? Okey, saya suka nak kongsi satu kisah bagaimana persediaan fizikal. Sebab saya berada di sekolah rendah, pernah berlaku sebelum peperiksaan murid saya kemalangan. Jadi bila kemalangan tu, saya kesian tengok dia.
tangan dia sebelah cedera, dia tak boleh bangun, berada di hospital, menjawab soalan di hospital. Tambah-tambah sekarang ya anak-anak, di zaman pandemik ini, pentingnya anak-anak menjaga kesihatan. Patuhi SOP. Elakkan berada di kawasan yang sesak, yang sempit. Jaga jarak kita. Untuk tempoh tak lama anak-anak. Tinggal saja lebih kurang 13 hari yang berbaki ini. Makan makanan yang berkhasiat. Contoh dia, yang baik untuk minda. Kismis, kurma, air zam-zam, buah delima, makanan yang punya omega, ikan ke, okay? Jadi makanan, sayur-sayuran, pastikan makan benda yang berkhasiat. Dan yang saya nak pesan satu lagi anak-anak yang saya kasihi, minum air. Minum air. Makanan minda sewaktu peperiksaan adalah air. Bawa air ke dewan peperiksaan. Tak kisahlah kalau anak-anak kata, ibu tolong buatkan saya air yasin bu. Ustaz tolong buatkan air yasin. Tak apa, bawa saja. Ataupun yang paling afdal, anak-anak berdoa sendiri. Baca ramai-ramai. Okey, tidur yang cukup. Saya ada baca seorang remaja berapa waktu tidur yang cukup, sekurang-kurangnya 8 jam sehari. Kalaulah anak-anak tidak mempunyai tidur yang cukup. Kata kalau anak nak study lah cikgu, saya nak study ni pukul 3, dah lebih pukul 3 tak boleh tidur sampai pagi. Kalau tak tidur 24 jam, apa impak dia? Impak yang paling utama sekali, kamu akan rasa pening, mabuk, mabuk, pening, dan tempoh 24 jam boleh mempengaruhi fokus dan prestasi. Beri kesan kepada ingatan, itu yang kita takut. Pernah berlaku, blank. Masuk exam, dah study ni, best student ni. Masuk exam, tiba-tiba nampak gelap, nampak hitam. Sampai habis waktu exam. Itu yang kita tak nak. Jaga keselamatan, elakkan kemalangan. Ini penting. Maklumlah dah 5 Pro. 5 Pro, ada yang dah bawa motor ke sana kemari. Bawa motor pergi sekolah sekalipun. Dengan berhati-hati. Sebab jika berlaku kemalangan, suasana peperiksaan itu takkan sama. Ataupun jika anda dikuarantinkan, bagaimana keadaan anda? Tak dapat study dengan kawan-kawan, berada di tempat pengasingan, tetap jawab periksa. Tetapi anak-anak yang kuat, saya yakin anda dapat tempuhinya. InsyaAllah. Okey, baik. Persediaan rohani. Persediaan rohani ni kita tahulah secara, bila kita sebut rohani ni dalaman. Okey, musim pandemik ini kita kena pegang satu benda lah. Tak cukup kita sanitize tangan kita. Pergi mana-mana ambil suhu sanitize. Pergi sekolah ambil suhu sanitize. Tapi yang paling penting anak-anak, nak exam, sanitize hati kita. Apa yang saya maksudkan sanitize hati kita? Kalau seorang bayi yang baru lahir, dia bersih, hatinya bersih. Sebab itu kalau kita tengok bayi yang baru lahir tu, cantiknya, comilnya dia. Bila kita meningkat dewasa, banyak sekali perkara-perkara negatif yang kita dah serap masuk ke dalam minda bawah sedar kita. Okay? Conscious dan subconscious mind kita. Apa perkara negatif tu? Contoh, bahasa kita bercakap bahasa-bahasa yang tidak baik. Mata kita melihat benda yang kurang baik. Telinga kita mendengar perkara-perkara yang tidak elok. Jadi untuk peperiksaan ini, nak menghadapi peperiksaan, pertama sekali, sanitize hati kita. Bagaimana cara nak sanitize hati kita? Saya rangkumkan kepada 2 benda, iaitu hablum minallah, hablum minannas. Apa maksud dia? Jaga hubungan kita dengan Allah. Baik anak-anak, sebenarnya, di saat kita diuji, di saat kita dalam kesusahan ini, angkatlah tangan anak-anak, doa. Angkatlah tangan anak-anak, berdoa. Doa dari hati. Mohonlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, saya mohon ya Allah, dengan sepenuh hati ya Allah, perjuanganku ini sudah sampai ke akhirnya ya Allah. Tolong ya Allah, terangkanlah pintu hatiku ya Allah. Lapangkanlah dadaku ya Allah. Izinkanlah aku menulis jawapan yang betul di atas kertas ini ya Allah. Izinkanlah aku mencapai cita-citaku ya Allah, supaya aku dapat berbakti kepada ibu bapaku, kepada agamaku ya Allah. Berdoa dan terus berdoa. Solat
pastikan solat cukup 5 waktu. Tambah dengan solat sunat, bangun. Di manakah aura positif itu ada? Aura yang baik itu ada. Sebelum waktu subuh. Bangunlah anak-anak. Bangunlah dalam masa 13 hari ini. Korbanlah. Waktu yang paling afdal kita berdoa, waktu kita sujud. Saat sujud itu anak-anak, bicara dengan Allah. Mohon padanya. Mohon dengan sepenuh hati. Mohon dengan sepenuh hati. Baik, yang kedua. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Siapa manusia yang ada di keliling kita? Yang pertama, tentu sekali ibu dan ayah kita. Yang pertama, ibu dan ayah kita. Anak-anak yang saya kasihi. Boleh bersama saya untuk seketika? Okey. Cuba anak-anak tarik nafas dalam keadaan yang sangat tenang. Tarik nafas. Tahan, hembus. Tarik lagi. Tahan, hembus. Pejamkan mata untuk seketika anak-anak. Bayangkan pada saat ini anda dapat melihat wajah ibu anda. Amati wajahnya. Amati wajahnya. Perhatikan garis-garis halus yang ada di wajahnya. Renung ke dalam anak matanya. Pegang wajahnya. Dengarkan suaranya. Rasakan. Mak, kakak sayang mak. Kakak sayang mak. Abang sayang mak. Ucaplah pada ketika ini kerana kita tahu. Apa yang kita ucap saat ini, saat kita berada di taman-taman syurga mendengar ilmu, insya-Allah ibu-ibu kita pun dengar. Ayah-ayah kita pun dengar. Kakak mohon maaf pada ibu. Segala dosa-dosa kakak. Segala kesilapan yang kakak buat pada ibu. Tolong restui kakak. Kakak bakal melangkahkan kaki ke Dewan Peperiksaan. Tolong doakan. Tolong doakan saya ibu. Rasakan pada saat ini, ibu kamu peluk kamu erat-erat. Dan dia kata, ibu dah halalkan air susu yang ibu bagi. Ibu dah ampunkan segala dosa-dosamu nak. Ibu iringi setiap langkah kamu ke Dewan Peperiksaan dengan kejayaan. InsyaAllah. Dan ibu-ibu yang mendengar, saya mohon, dalam masa 13 hari ini, berkorbanlah. Tolonglah kasihan pada anak kita yang kita riba, kita susukan satu ketika dulu. Tolong doakan mereka. Tolong doakan mereka. Mungkin mereka ini belum cukup doa dari kita. Tolong doakan mereka. Ini pesanan untuk diri saya juga. Okey, yang kedua, guru-guru kita. Anak-anak yang saya kasihi. Guru-guru adalah orang yang patut kita hormati. Andai kata kita pernah ingkar atau kita pernah kata perkara yang buruk padanya, tolonglah mohon maaf padanya. Tolong minta restu padanya. Saya pernah seorang guru cakap pada saya, ini yang mengajar SPM. Dia kata, saya suka murid saya yang dia kalau dia straight A itu bonus, tapi saya suka murid saya yang hormat guru. Yang tahu nak hormat guru. At least jumpa. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Itu masih di sekolah. Kalau di luar sekolah bagaimana? Dah kerja besok jumpa cikgu. Saya ni. Cikgu mungkin lupa kita. Tetapi kita takkan lupakan cikgu kita. Saya tidak pernah lupakan guru saya semasa saya berada di sekolah rendah. Apa dia pesan pada saya? Saya anak yatim yang dapat keputusan yang baik dan berada di sekolah yang baik. Sekolah menengah itulah ke sekolah agama Naimil Banat di Kota Baru. Jadi guru saya pesan pada saya satu ayat sampai sekarang. Sampai sekarang dia kata pada saya, kalau memandang bintang di langit, jangan awak lupa rumput di bumi. Sebab itu bagi saya, di mana pun saya tetap rasa anak-anak yang berada di sekolah ini saya sangat sayangi. Okey, yang ketiga, dengan rakan-rakan. Bersangka baik dengan rakan kita. Kalau ada rakan kita yang pandai, tak apa. Kita kata, okey, boleh tak tolong saya? Saya ni dah buat checklist ni satu-satu ni. Saya dah tengok satu-satu ni. Ada bahagian yang saya tak faham. Pergi jumpa. Tak jatuh ego kita. Begitu juga bagi yang pandai. Semakin banyak kita berkongsi dengan rakan kita, sebenarnya kita semakin mengasah bakat kita. Kita semakin pandai anak-anak. Semakin banyak kita memberi.
Jangan tanya berapa banyak kita terima, tetapi setiap hari kita tanya diri kita, berapa banyak yang kita boleh beri. Berapa banyak yang kita boleh beri rakan-rakan kita, terutama yang berada di asrama. Ambil peluang ini, kongsi apa yang kita tahu. Kita bukan nak berjaya seorang-seorang. Anak-anak smart, saya nak ramai-ramai SPM anak smart hari ini cemerlang. Okay. Sampai nama dijulang di Melaka. InsyaAllah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, baik anak-anak semua. Kita pergi seterusnya. Okey? Persediaan mental dan emosi. Saat-saat akhir ini yang paling penting ialah tenang. Berapa kali saya sebut tenang? Orang yang tenang akan menang. Bagaimana nak tahu ni orang yang tenang akan menang? Okey. Saya suka kepada 3P. Prinsip 3P untuk membentuk pemikiran yang positif. Yang pertama, power of thinking. Bagaimana cara kita berfikir. Ini bukan konsep untuk SPM, tapi ini konsep untuk semua. Yang kedua, power of intention. Niat. Nak solat pun ada niat. Nak buat apa mesti ada niat. Mustahil lah orang buat apa-apa tanpa niat. Yang ketiga, ini adalah key-nya. Power of action. Okey, kita pergi satu-satu ya. Okey. Power of positive. Okey, bagaimana kuasa pemikiran yang positif. Pertama sekali anak-anak kena faham. Apa itu positif, apa itu negatif. Yang positif ni biasa kita nampak macam cahaya, kebaikan, semua yang baik-baik. Okey, sekarang ni selalu orang kata, jom jadi baik, fikir yang baik-baik, ucap yang baik-baik. Okey, semua yang baik sahaja. Baik-baiklah semuanya. Okey, kalau yang negatif tu kita kaitkan dengan yang buruk-buruk. Biasanya dia rasa macam, alah, tak tahulah nak jadi apa. Tak kisahlah saya. Apa-apa pun tak apalah. Ini adalah pemikiran yang negatif. Okey, kuasa pemikiran yang positif ini akan memberi tindak balas kepada pemikiran kita, kelakuan kita, emosi kita. Contoh yang paling mudah, positifnya kita hari ini. Okey, cuba anak-anak tulis apa matlamat anak-anak. Daripada tahun lepas, mula-mula ambil SPM, motivasi pertama, anak-anak pasti dah join motivasi pertama. Ingat balik, apa matlamat kita? Contoh, saya yakin SPM saya dapat keputusan yang cemerlang. Saya yakin saya akan capai cita-cita saya. Saya yakin saya boleh berjaya, insya-Allah. Okey, ini adalah pemikiran yang positif. Okey, pemikiran yang positif ini kita perlu bagi positive affirmation. Macam mana positive affirmation tu? Kita kena selalu cakap, saya ni disayangi, saya ni disukai oleh semua orang suka kat saya. Semua orang sayang saya. Ibu saya sayang saya, kawan-kawan sayang saya, guru-guru sayang saya. Jadi saya perlu mendapat keputusan yang baik. Saya bersyukur ya Allah. Saya bersyukur ya Allah. Allah sayang saya. Saya bersyukur kalau awal-awal result saya, contoh awal-awal result saya semua merah. Kemudian masuk pertengahan tahun, merah tu dah berkurang. Trial makin berkurang. Saya bersyukur ya Allah, saya ada progres. Dan saya yakin SPM nanti semua boleh jadi baik. Ini pentingnya pemikiran yang positif. Pemikiran yang positif ini kita perlu sebut anak-anak. Macam mana nak sebut tu? Kita perlu visualize. Saya ajar satu teknik lah dengan anak-anak. Okay, katakanlah, selepas ini anak-anak yang boleh akses komputer, yang ada handphone, yang boleh print, tolong tuliskan apa matlamat anak-anak, universiti mana yang anak-anak nak pergi, ambil gambar universiti tersebut. Ambil gambar. Gambar banyaklah dekat Google tu. Okey, ambil pintu gerbang masuk tu. Contohlah, kalau saya ni graduan UIA, saya ambil ni. Pintu masuk UIA tu, ada gambar dia. Okey. Kalau yang pandai edit, letak awak kat situ. Okey, letak nama kamu. Contoh, okey, Akmal was here. Ada kat sini. Saya dekat sini. Saya ambil jurusan apa? Saya masuk tahun bila? Tampal di satu tempat yang kita nampak. Sekurang-kurangnya, jika kita terleka, jika kita terlupa, oh, aku ada satu matlamat ni. Aku mesti capai, aku boleh capai. InsyaAllah. Okey, itu tips yang ingin saya berkongsi. Okey, yang seterusnya, niat. Niat ni besar Niat ini besar impaknya kepada anak-anak. Apa jua yang kita lakukan, pasti mulai dengan niat.
Niat adalah kuasa yang menggerakkan. Bukan menggerakkan badan dulu. Ada niat, jari kita boleh bergerak. Aliran tenaga positif tu pergi ke jari-jari, pergi ke badan kita dan kita rasa, oh, aku mesti buat. Okay? Niat apa yang kita nak, niat adalah asas. Okay, untuk satu pokok. Contoh pokok. Satu pokok akarnya ialah niat. Mesti ada niat. Niat tu kuat, pokok tu kuat anak-anak. Niat tu kuat, akar yang tumbuh itu akar tuncang. Bukan akar serabut. Kejap-kejap dah kena tiup angin dah tumbang. Tak ada. Ini akar ni, akar yang kuat. Akar tuncang. Okay? Niat yang kuat bagaimana? Berikan tumpuan kepada apa yang kita nak. Okay? Dan kita kena izinkan semua mental block. Mental block ni banyak. Mental block. Apa itu mental block? Halangan-halangan kita. Okay, kita nak dapat straight A SPM. Okay. Sebelum ni kita tak pernah dapat apa mental block dia. Kita baru nak bagi tahu kawan. Nanti kita fikir, alah mesti kawan-kawan kita tak apalah. Biasa-biasa je nak jadi luar biasa. Itu mental block yang pertama. Abaikan. Yang kedua, mental block. Alah aku ni dah lah anak yatim. Saya pernah mengajar di rumah murid-murid sekolah anak yatim. Dia bersekolah di sekolah saya. Saya suka semangat yang mereka ada. Semangat mereka lagi kuat. Semangat mereka lagi kuat daripada kita. Sebab mereka tiada ibu dan bapa. Ada yang kata, alah saya ni tak ada siapa-siapa. Buat apa saya nak cemerlang? Buat apa? Itu untuk diri kita. Niat kita perlu jelas, perlu sentiasa disebut. Yang lagi baik, visualisekan dia. Macam saya kata tadi, ambil tampal, letak, aku ada wawasan lah, aku ada dream board lah, aku ada vision board lah. Ini yang ingin aku capai. InsyaAllah. Okey, contohnya. InsyaAllah, SPM tahun ini, saya dapat straight A. Tulislah berapa A, 10, 11, 12, 13 A. Jelas-jelas saya dapat capai cita-cita saya, insya-Allah. Elakkan sebut benda yang negatif. Benda yang negatif ataupun merungut-rungut. Sikit-sikit merungut. Alah, itu kita tak nak dengar lah. Dalam masa 13 hari ni kita mesti lingkungkan diri kita dengan perkara-perkara yang positif. Okey, ini yang paling penting Ini yang paling penting. Okey, power of action. Tak akan jadi sesuatu perkara kalau tiada kuasa untuk bertindak. Okay, saya dalam masa 13 hari menuju SPM, saya boleh fokus sepenuhnya. Contoh tindakan yang boleh kita buat. Latih tubi dan ulang kaji. Katakanlah kita dah buat. Cikgu Yus, saya ni soalan-soalan SPM ulang kaji dah habis saya buat. Dah habis. Bagus. Anda hebat. Tapi anak-anak, adakah anda melihat di mana kesilapan-kesilapan yang anda buat? Okay, tulis balik, jumpa guru balik. Saya yakinlah guru-guru SPM di Malaysia ni, guru-guru di Malaysia adalah guru-guru yang paling komited. Mereka takkan okey. Hubungi guru. Telegram cikgu. Kalau tak nak call mengganggu, cikgu ada kelas online dengan murid-murid lain. Telegram, cikgu, saya masih tak faham. Tak ada guru yang akan kata, apa awak tahu? Tak. Cikgu ni akan menerangkan kepada kamu apa yang kamu tidak faham. Okey, fokus kepada cita-cita. Jarang orang yang berusaha tidak berjaya. Jarang orang yang berusaha tidak berjaya. Ini kena ingat. Saya adalah orang yang berusaha. Itu kena ingat. Saya mesti keluar daripada kepompong ini. Kalau dalam keluarga, katakanlah dalam keluarga tak ada seorang. Saya pernah kenal seorang ni. Dia kata dalam keluarga saya tak ada yang berjaya. Adakah saya mampu berjaya? Nampak tak mental block dia? Okay? Saya bukan keturunan pandai-pandai lah cikgu. Kepandaian tu keturunan ke? Tidak anak-anak. Tidak. Kepandaian itu adalah daripada usaha. Jadi berusahalah. Ada 13 hari sekurangnya anak-anak masih ada masa. Okey. Kalau sebenarnya saya nak kongsilah. Kalaulah kita selalu negatif. Okay? Kita selalu macam merungut-rungut, berfikir yang buruk-buruk. Okey? Imagine yang buruk-buruk, alah tak tahulah apa jadi kat aku ni. Lantaklah, Okey. Aku ni risaulah. Okey. Risau tahap biasa, tak ada masalah anak-anak. Bimbang tahap biasa tak ada masalah. Kalau tak bimbang langsung, risau juga saya. Contoh, nak SPM langsung tak risau. Buat tak tahu, baring je kan. Tak pergi ke sekolah, tak join kelas PDPR, tak buat ulang kaji, tak risau, tak bimbang.
Itu tak boleh. Risau yang biasa, kita panggil eustress. Risau yang positif. Stres ni dia ada positif, ada negatif. Risau yang positif dipanggil eustress. Okay? Contohnya, saya bimbang SPM dah dekat. Jadi saya buat ulang kaji. Saya jumpa guru. Saya hubungi tele sokongan psikosocial counselling. Hubungi guru counselling. Tanya pandangan. Okey, itu risau yang biasa. Okey, bimbang yang saya rasa stres ni, yang distress, yang tak elok ni, di mana? Bimbang. Okey, bimbang SPM makin dekat. Apa yang tak elok ni? Bila emosi menang, kita kalah ni. Mula kita rasa macam berdebar-debar, menggigil, berpeluh, tangan kita berpeluh. Dan yang paling saya takuti, malam kamu jadi siang. Tak boleh tidur. Risau. Kamu risau. Risau. Pernah berlaku seorang rakan saya lah. Kerisauan di mana bila kami masuk dewan tu, sepanjang periksa tu dia blank. Dia blank. Otak dia dah terlalu penat. Dia dah study terlalu banyak. Dia penat. Dan kemudian dia mengaku kalah. Dia kata, saya minta maaf. Saya betul-betul tak boleh. Ini yang kita tak nak. Bila emosi menang, kita akan kalah. Bila emosi menang, kita akan kalah. Okey? Baik. Okey. Apa akan berlaku bila emosi menang? Kita boleh tengoklah kat sini anak-anak. Ini pengetahuan. Bila saya berkongsi dengan anak-anak Pro Max ni, tentu sekali dah lah Pro. Maksimum pula mesti faham ini pelajaran ni tahap-tahap universiti, tapi anak-anak semua boleh faham, saya yakin. Pertama sekali dari segi kognitif atau pemikiran kita senang keliru. Buat jalan kira kita confuse. Kita kurang tumpuan. Kawan kita baru cerita sikit, study group, kita tanya balik. Kau cakap apa tak faham lah. Kita senang, kurang tumpuan. Kita hilang kepercayaan. Kita lihat orang sekeliling kita. Tak percayalah kat dia. Dia macam jahat je. Tengok muka pun macam tak ikhlas je. Padahal rakan kita tu memang nak tolong kita. Tapi kita kata, alah macam tak ikhlas je dia. Dia tanya pula, aku risau ke, aku dah study belum ke tak. Emosi, ini penting. Bimbang, saya dah bagi range. Kalau 0 hingga 10, di mana tahap kebimbangan kamu sekarang? Kalau bimbang itu keterlaluan mencapai tahap 10, maknanya hubungilah kaunselor kamu. Minta pertolongan, berkongsi. Takut, resah, kecewa, marah, kejap-kejap temper, kejap-kejap marah, tak tentu pasal, lempar barang. Kalau yang kat rumah tu mak tegur, dah boleh membentak-bentak. Itu emosi. Jaga-jaga yang anak-anak, jaga-jaga. Tingkah laku. Ini tingkah laku ni, ini paling senang lah kita nak trace orang stres ni. Biasanya dia akan menangis. Menangis yang keterlaluan. Kalau kamu sedih, menangis sedikit tu tak ada masalah. Tak menangis langsung itu tak betul juga. Tak ada emosi. Menangis yang keterlaluan, keletihan dan kelesuan. Fisiologi. Macam mana? Menggeletar, berpeluh, saya dah kongsi. Panik. Okey, sukar bernafas. Anxiety. Kalau dia dah ni, dia jadi macam tiba-tiba kena pakai oksigen. Dia panik. Anxiety. Okey. Baik. Saya rasa setakat ini saja untuk segmen. Saya akan bersambung selepas ini. Kita beri laluan kepada penaja kita. Terima kasih. Okey. Baik. Kembali lagi bersama saya. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana anak-anak masih kekal, masih bersemangat, masih positif untuk mendengar perkongsian saya pada hari ini. Baik, ini segmen terakhir saya nak kongsikan dengan anak-anak. Apakah itu teknik-teknik yang boleh kita amalkan jika kita stres ataupun emosi kita berada dalam keadaan tak stabil, stres. Yang saya nak jelaskan di sini, kita ada 10 B, iaitu 10 teknik B. B yang pertama, kita kena belajar bertenang. Ingat, orang yang tenang akan menang. Okay? Di sini sebenarnya untuk bertenang ni banyak teknik pernafasan yang anak-anak boleh lakukan. Tapi Cikgu Yus nak berkongsilah satu teknik pernafasan yang saya buat dan saya amalkan lebih daripada 5 tahun di sekolah saya sendiri. Dan kita buat sebelum anak-anak masuk ke Dewan Peperiksaan. Teknik azan. Selepas ni saya akan berkongsi. Jadi anak-anak stay tune, kita buat sama-sama. Yang kedua, B yang kedua, iaitu bicara dengan diri sendiri. Okay? Self-talk. Self-talk ni, kita bercakap dengan diri kita saat diri kita berkata yang negatif. Kita ucap kepada diri kita, saya relax. Okay, tenang, relax. Aku okay. Aku bagus, aku disayangi.
Okay, kita cakap benda-benda yang positif, katakan relax kepada diri sendiri. Kalau saat itu kita sedang berdiri, kita duduk. Kita boleh ambil wuduk. Kita cari tempat yang kita selesa berada. Okey, yang ketiga, bercakap dengan orang lain. Cari orang yang kita boleh berkongsi. Okey, saya yakin guru kaunseling di Malaysia dah buatlah telesokongan psikososial. Okey, tengok di sebelah tu, itu yang sekolah saya. Kita bagi talian khas bagi murid-murid yang ada masalah, boleh kontak, boleh berkongsi, boleh bercerita dengan guru bimbingan. Kamu juga boleh berkongsi dengan rakan-rakan yang kamu selesa. Ataupun sebenarnya pandemik ni, saya ada dengar satu talk lah. Satu talk ni di radio masa tu. Dia kata sewaktu pandemik, hero yang sebenar. Hero ini bagi pembelajaran di rumah lah. Selain guru, ibu bapa adalah hero. Kenapa ibu bapa adalah hero? Anak-anak 24 jam dengan kita jaga dia. Kita yang sediakan peranti, kita sediakan gadget untuk dia, internet untuk dia, kemudahan untuk dia, tempat untuk dia belajar. Ibu bapa adalah hero. Kala ini, jika anak kita ada masalah, ibu-ibu yang mendengar, ayah-ayah yang mendengar, bolehlah kita tanya anak kita. Abang, nak SPM ni okey ke? Kalau ada apa-apa nak kongsi, ibu sedia nak dengar. Dengarlah, mungkin dia nak cerita, abang rasa belum sedia. Janganlah kita potong pula, kita kata, lah, kenapa tak sedia-sedia ni? Tak. Oh, belum sedia je. Baik, sekarang apa abang boleh buat untuk bersedia? Kita berbicara dengannya. Okey, yang keenam, beribadat. Beribadat yang Islam, dekatkan diri dengan Allah. Yang agama lain, beribadat mengikut agama masing-masing. Okey, yang ketujuh, berehat dan mendengar muzik. Sebenarnya, muzik ni banyak muzik-muzik relaksasi yang kita boleh tengok dekat YouTube. Tapi Cikgu Yus akan kongsi satu muzik lah yang biasa saya guna untuk murid-murid bukan Islam. Okey, apa muzik yang biasa saya guna? Yang ke-8, kita bersenam. Bersenam ni memang kita tak boleh keluar lah sekarang waktu COVID ni. Bersenam ni dalam rumah pun boleh bersenam. Tak kisah macam mana cara kita bersenam, main dumbbell ke, kita lari keliling rumah ke. At least yang duduk asrama tu beruntung lah. Beruntung. Boleh jogging-jogging bersama kawan-kawan petang-petang. Tak perlu study sampai pukul 7 malam pun. Pukul 6 petang dah boleh keluar. Pergi bersenam, main bola ke dengan kawan-kawan. Kalau di asrama dia dah duduk sama-sama tu, dia boleh bermain. Dah lebih berapa lama tu. Beriadah. Beriadah pun sama. Dan yang ke-10 ni, berfikiran positif. Saya dah kongsi 3P tadi. Bagaimana kita nak aplikasikan 3P dalam kehidupan kita. Dari segi thinking kita, dari segi kita punya niat kita, dari segi kita punya action kita, insya-Allah yang positif, yang baik-baik. Sebenarnya apabila kita fikir yang baik-baik, semua kebaikan kita akan dapat anak-anak. Insya-Allah. Itu saya peganglah. Apabila kita berfikiran positif, yang datang dengan kita tu kawan-kawan yang baik-baik, yang ikhlas-ikhlas. Apabila kita berfikiran positif, kita dah sanitize hati kita akan dapat segala kebaikan. Dan apabila jiwa kita bersih, ibarat bayi yang baru lahir, ibarat satu bekas air yang putih, bersih. Kita akan senang dapat ilmu. Walaupun dalam 13 hari. Tidak mustahil. Mohon, saya kata. Mohon pada Allah, dalam 13 hari ini, Allah datang keajaiban. Allah datangkan rahmatnya kepada kita. InsyaAllah, anak-anak di hadapan saya. InsyaAllah boleh berjaya. Okey, ini teknik yang saya nak share. Sebenarnya teknik azan ni merupakan amalan terbaik perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah saya lah. Jadi amalan terbaik ni maknanya apa maksud amalan terbaik ni? Kita dah amalkan, kita jadi amalan. Dan ada sekolah-sekolah lain yang amalkannya. Bagaimana kaedah dia? Biasanya cikgu-cikgu, anak-anak murid semua, saya buat sebelum anak-anak berada di Dewan Peperiksaan. Okay? Jadi mereka akan beratur, kita dah baca Yasin, dah baca doa, kita dengarkan azan. Kenapa azan? Azan ini ada gelombang dia. Maknanya gelombang azan ni menyebabkan kita jadi tenang. Kita jadi tenang. Bagaimana kaedah dia? Okey, itu azan bagi yang Islam. Kalau nak buat apa yang Cikgu Yus kongsi ni, sebenarnya anak-anak boleh buat sendiri. Saya akan share. Kalau di rumah, dalam dewan, macam mana nak buat? Kita boleh share. Supaya kita tak ada gangguan. Teringat benda-benda lain, tiba-tiba rasa keliru, rasa bimbang, tak tentu pasal. Jadi pertama sekali, mulai hari ini, anak-anak mesti minum air yang cukup. Saya selalu minta,
8 gelas. Tapi cuaca sekarang anak-anak bukan cuaca yang sejuk-sejuk macam dekat overseas sana, tak. Malaysia ni panas. Minum air dengan banyak. Sekurang-kurangnya 3 liter. Saya suka anak-anak Chinese. Anak-anak Chinese dia selalu. Kalau kamu perhatikan, dia selalu bawa air. Dia selalu bawa air ke mana-mana. Dalam dewan, boleh bawa air. Letak kat bawah, jangan letak atas kertas. Nanti tumpah habis kertas periksa kamu. Air tu, air masak. Bukan air manis, bukan air sirap, bukan air kopi. Tapi air masak. Minum. Kenapa air? Air ini makanan untuk otak kita lah. Saat kita penat, kita minum air. Saat kita malas, sebenarnya kenapa? Kita jadi malas, jadi tak bertenaga, jadi macam tak produktif. Sebenarnya masa awal-awal PKP 1 tu, kita jadi blank kan? Saya yakin kita jadi blank. Apa nak buat ni? Nak keluar tak boleh. Nak pergi sini tak boleh, nak pergi sana tak boleh. Apa nak buat ni, kita jadi letih. Makin banyak kita tidur, makin letih. Tak produktif. Sebenarnya semakin banyak kita belajar, otak manusia ni, semakin banyak dia belajar, semakin produktif tu. Semakin rajin kita, semakin sibuk kita sebenarnya semakin produktif. Dia selalu berfikir. Kita tak ada macam duduk saja-saja, kita berfikir. Jadi minum air sekurang-kurangnya 3 liter satu hari. 3 liter satu hari. Nak minum tu bacalah doa. Kerana air yang diucapkan perkataan yang positif, insya-Allah akan beri impak yang positif kepada kita. Ini kepercayaan kita. Okey, baik. Yang kedua, niat. Okey, semasa teknik azan ni sebenarnya niat yang baik lah. Niat yang baik. Saya begini, kalau contoh hari tu paper yang pertama. Paper pertama bahasa Melayu lah. Katakanlah bahasa Melayu, paper yang pertama. Kita buat teknik azan tu, kita duduk sahaja di kerusi anak-anak. Duduk sahaja di kerusi, letak tangan atas meja, baca doa semasa kan orang tengah edar-edar kertas tu, tarik nafas. Saya akan ajar cara pernafasan. Bagaimana caranya? 8-4-8 tu nak buat. Tarik nafas 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan 4. 1, 2, 3, 4. Hembus melalui mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat 3 kali. Okey. Okey, 3 kali. Anak-anak sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kita dah baca doa semua. Tapi ini untuk set up hati kita. Macam mana kita nak set up hati kita? Ya Allah, ya Tuhanku, Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Mulakan dengan puji-pujian. Saya mohon ya Allah, untuk paper BM1 ini ya Allah. Saya mohon ya Allah, izinkanlah saya dapat, kalau boleh letakkan berapa markah yang kita nak. Izinkanlah saya dapat, ya Allah. Izinkan jari jemari saya tulis yang betul ya Allah. Izinkanlah ya Allah. Mula menulis anak-anak. InsyaAllah anak-anak akan tenang. Okey. Yang ketiga, pemikiran kita pun kena fokus. Saya tenang, saya nak jawab dengan tenang. Kerana orang yang tenang akan menang. Okey, ini didawat dalam dewan. Kalau anak-anak nak buat lah, macam contoh, okey Cikgu Yu, saya nak buat sebelum saya pergi sekolah lah, malam tu sebelum tidur, saya nak buat. Lagi baik anak-anak akan dapat tidur yang berkualiti. Okey, kalau azan ni saya biasanya anak-anak Google je, Amazing Azan Must Listen. Dekat internet memang ada, Mishari punya. Ataupun kalau yang bukan Islam, okey, anda boleh pasang contoh muziknya seperti ini. Baik, kita dengarkan. Anak-anak boleh buat sama-sama saya. Okey, sebelum tidur, senang saja anak-anak. Okey, semua sekali gosokkan tangan yang lain bersama saya. Tangan kanan kita letakkan di dada sebelah kiri. Di sini pada jantung. Kita nak yang positif saja hari ini. Kita nak yang baik-baik saja hari ini. Kita nak yang bagus saja hari ini. Okey, tangan kiri anak-anak letakkan 2 jari di bahagian pusat kita. Okey. Okey, berdiri tegak. Okey, tak mau silang-silang kaki. Okey, tarik nafas bilangan 8. Tahan bilangan 4. Bilangan 8. Tarik lagi anak-anak. Tarik. Tahan. Hembus. Tarik lagi anak-anak. Tarik. Tahan. Hembus. Pejamkan mata untuk seketika. Rasakan pada saat ini anak-anak berada di satu kawasan yang sangat lapang. Ada padang hijau yang sangat lapang. Anak-anak dapat lihat rumput hijau yang sangat menyenangkan. Anak-anak dapat bau rumput tersebut. Anak-anak dapat dengar suara-suara yang sangat menyenangkan.
Anak-anak dapat rasa perasaan ini, ya Allah. Aku rasa sedang tarik nafas. Tahan. Hembus dengan tenang. Tarik lagi sekali. Hembus. Tarik lagi anak-anak. Rasakan pada saat ini anda adalah orang yang begitu. Rasakan pada saat ini ada sekeliling anda, ibu ayah anda, rakan-rakan anda yang beri sokongan pada anda. Rasakan pada saat ini aku adalah pejuang yang bakal berjuang. Aku dah sedia, ya Allah. Tarik nafas dalam-dalam. Ucapkan, saya tenang, ya Allah. Tarik nafas dalam-dalam. Saya relax. Tarik nafas dalam-dalam. Saya relax. Okey, tarik yang paling dalam. Ucaplah, terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Baik. Anak-anak, apa yang anak-anak rasa? Siapa yang bersama saya, pastinya anda rasa tenang itu. Okay? Siapa yang bersama saya, dia akan rasa apa itu tenang. Sebenarnya saya nak anak-anak bersama saya. Okey? Okey, ini formula teknik azan yang saya kongsikan tadi. Sebenarnya formula ini bagi memudahkanlah semasa proses kita bertenang tadi, apa yang kita nak ingat. Pertama sekali, kita kena guna kaedah 848. 8 itu bila tu nak 8 tu. Okey, atur pernafasan yang tenang. Kita tarik nafas 8. Nah, nafas yang panjang. Okey, 4 tu kita tahan. Masa kita tahan, sebenarnya waktu itu adalah waktu yang paling baik kita nak submit. Submit apa? Submit apa yang kita nak. Contoh, tarik. Aku boleh, ya Allah. Kita dah hantar satu transmission ke otak kita. Okay, yang kedua, zahirkan apa yang dimahukan. Okay, apa yang kamu nak, niat tadi? Nak apa? Saya nak straight SPM, saya nak jadi software engineer, saya nak berjaya, saya nak dapat beasiswa. Saya tak nak susahkan ibu saya nak dapat full sponsor, cikgu. Okay. A, alami dan rasai. Ini yang saya minta tadi. Kamu rasa macam kamu berada di satu tempat yang lapang, kamu relax, kamu tenang. Dan waktu itu, kamu boleh menjawab dengan baik. InsyaAllah orang yang tenang akan menang. Okay, and kita kena ada keyakinan lah. Kalau kita buat, kita tak yakin, kita 50-50. Okay, contoh, apa ayat yang 50-50? Cikgu, saya ni mungkinlah dapat straight A. Mungkin itu kamu dah turunkan daripada 100 tadi dah jadi 50. Bila ada mungkin. Tapi bila kamu sebut, cikgu, saya yakin cikgu, saya dapat straight A cikgu. Cikgu, saya yakin cikgu, bio saya A cikgu. InsyaAllah. InsyaAllah saya A cikgu. Cikgu, saya yakin cikgu. Saya yakin cikgu, masa hari keputusan SPM nanti, saya boleh nampak semua guru-guru saya tunggu saya cikgu. Kenapa tunggu awak? Sebab guru-guru saya ni nak ucap tahniah dekat saya. Nak bagi slip dekat saya. Nak peluk saya. Nak bagi tapukan yang gemuruh dekat saya. Saya orang yang percaya. Okey? Ini adalah antara teknik azan. Baik, saya kongsikan dengan anak-anak. Okey, bagaimana aplikasi teknik azan ini saya laksanakan di sekolah saya, Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak 2. Baik anak-anak, mari sama-sama kita saksikan. Saya mohon ya Allah untuk DPSR 2019 ya Allah, izinkanlah saya dapat lagi ya Allah. Tarik nafas, pegang 8, 48, 8, 48, relax dan tenang, relax dan tenang, relax dan tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bersama juga Bapak menerangkan kemuka ucapkan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Semoga Allah beroleh kejayaan cemerlang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Begitulah jika Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. teknik azan yang dibuat di sekolah. Nampaknya sampai di sini saja bersama saya, Cikgu Yusnizal binti Haji Ismail. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya doakan anak-anak SPM ya, kohort 2020 dikurniakan kejayaan yang cemerlang, insya-Allah. Marilah kita sama-sama aminkan doa khusus buat calon SPM kohort 2020 yang akan dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman bin Mat Ali, Ketua Menteri Melaka. Auzubillahi samini alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatih lima uqtiqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril alim. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Sattar ya Qahhar, kami bermohon dan mendadah tangan kepadamu ya Allah, agar kau memudahkanlah segala urusan dalam anak-anak yang mengambil peperiksaan SPM, STPM dan semua jenis peperiksaan yang bakal dilalui oleh mereka semua. Ya Allah, ya Qahhar, ya Rahim, ya Rahman, kau permudahkanlah anak-anak ini agar dapat menjawab dengan hati yang tenang, dengan khusyuk, penuh kekhusyukan, dan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kau berikanlah kecerdasan minda agar ketenangan dapat dikecapi dan seterusnya mengingati semua segala pembelajaran yang telah pun dipelajari sebelum ini. Kepadamu ya Allah, saya bermohon, kami semua bermohon, anak-anak ini bermohon kepadamu ya Allah, oh diberikan kekuatan minda agar terus mendapat menjawab semua soalan dengan hati yang penuh khusyuk dan ketenangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Azabannar. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi bacaan doa yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman bin Mat Ali, Ketua Menteri Melaka. Begitu juga dengan perkongsian bermanfaat daripada Puan Yusnizal binti Ismail yang telah berkongsi dengan kita semua mengenai kesejahteraan mental dan emosi, persediaan menjelang SPM dari segi aspek fizikal, emosi dan rohani, dan
cara-cara mengurus stres menjelang peperiksaan dengan pengkongsian teknik azan seperti tadi. Semoga perkongsian tadi dapat membantu anak-anak untuk lebih bersedia. Yang penting kita perlu sentiasa tenang dan dapat menguruskan emosi kita dengan baik. Emosi yang baik akan memberikan kesan kepada cara kita bertindak dan berfikir. Anda adalah permata Melakaku. Dengan berakhirnya surat sebentar tadi, maka siaran kita telah sampai ke penghujungnya. Sebelum itu, jangan lupa teruskan untuk klik like, share dan komen di FB My Course untuk terus menyebarkan informasi dan maklumat berkaitan program ini. Di peringkat penganjur, akan segera menyediakan rakaman sesi hari ini dan akan menyebarluaskannya nanti agar dapat diulang siar oleh anak-anak serta memberi ruang kepada pelajar-pelajar di luar sana untuk mendapat input dan maklumat untuk program hari ini. Dan seperti yang diketahui, jangan lupa semua anak-anak pelajar yang mengikuti program ini juga berpeluang sebenarnya untuk mendapatkan e-certificate untuk penyertaan dengan mengisi maklumat di dalam ruangan Google Form yang disertakan pada ruangan komen siaran ini. Anak-anak pelajar, terimalah pantun ini. Hati senang bikin ketupat, hendak dimasak di hari lebaran. Carilah ilmu sampai dapat, jangan sampai putus harapan. Sawah lebar ditebar benih, ikan sepat berenang di rawa. Berletih-letih belajar hari ini agar bahagia di hari tua. Sebelum mengundur diri di kesempatan ini, kita ingin mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu yang pertama, Kelab Graduan Prihatin, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Negeri Melaka, Melaka International College of Science dan Teknologi My Course dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Begitu juga buat Tuan Haji Kamaruzaman bin Abdul Rahim, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Haji Abdul Aziz Sapa, serta barisan penyelaras Cikgu Siti Ainani binti Abdul Razak dan Puan Wan Aisyah binti Wan Ngah dan semua barisan jawatankuasa penyelaras guru-guru di SMK Tan Sri Abdul Aziz Sapa yang bersama-sama menjayakan program pada hari ini. Buat anak-anak pelajar, teruskan belajar, belajar dan terus belajar. Semoga anak-anak akan diberikan kekuatan, terus tenang dan akhirnya dapat menjawab peperiksaan dengan baik dan akhirnya berjaya, insya-Allah. Anda adalah permata Melakaku. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam, selamat jumpa lagi.